Al-Quran bukan nak cerita Allah Ta'ala itu mendengar lawannya pekak. Maka mendengar ia tidak melalui apa-apa jisim, jirim ini semua. Tidak dibazirkan waktu dengan pembahasan yang demikian. Tapi kita kata, macam itulah Allah kekal semua. Tapi bukanlah manusia ni kalau nak beriman, ada lawan, tak ada, dengar lawan pekak. Tak payahlah, dengarlah, tak pekak lah tu. Saya orang yang selalu kata, tak perlu Allah ada lawan tiada. Ini saya kata tak ada keperluan tu. Cakap, tak payah kira 20 wajib 20 lawan. Nanti Allah Ta'ala ada, lawan-lawan dia ada. Itu yang masuk Islam penting. Mula-mula dia ada, lawan tak ada. Mula-mula dia dengar, lawan-lawan dia pekak. Allah wujud, lawannya tak wujud. Budak nak belajar, umur 8 tahun, tak kepening je. Apa ni? Wujud tu wujud, nak lawan-lawan. Pasal apa? Betul tak? Lepas wujud, wujud. Lawan-lawan tu kata wujud. La hawla wa la quwwata illa billah. Apa salahnya ulama menafikan dan juga menolak sifat-sifat yang mustahil bagi Allah? Menafikan sifat-sifat yang tidak layak, yang wajib disucikan Allah daripadanya. Contohnya mereka menyebutkan tentang Allah, Allah itu ada. Kemudian menyebut tentang lawannya tiada. Maknanya Allah Ta'ala itu ada dan mustahil menyifatkannya dengan tiada. Kita tuan-tuan, kita wajib menyucikan Allah daripada sifat ketiadaan. Tak ada masalah. Apa masalahnya? Apa payahnya hidup lawannya mati? Allah bersifat dengan sifat kehidupan dan tidak menyifatkan Allah dengan kematian. Tak ada masalah pun. Apa masalahnya? Tidak memeningkan akal sedikit pun. Tidak letih dan tidak susah langsung. Hatta kanak-kanak tuan-tuan, bukankah mereka diajar sejak awal pendidikan mereka di peringkat rendah? Putih, lawannya hitam, panjang, lawannya pendek, pandai, lawannya bodoh. Maksud antonim ialah kata yang berlawanan erti dan mempunyai maksud yang berlawanan. Antonim bagi perkataan tajam adalah tumpul. Ini perkara yang sedang difahami. Peliklah untuk sebahagian orang yang mana mereka ada MA ataupun ada PhD, mereka berpura-pura tidak faham tentang hal ini. Budak nak belajar, umur 8 tahun, tak kepening je. Bahkan manhaj ini yang Dr. Asri dan Dr. Rozani mengingkarinya ialah manhaj Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maksudnya, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, hidup yang tidak mati. Allah tidak hanya menyifatkannya bahawa dia maha hidup, bahkan menyifatkan lawan bagi sifat hidup, iaitu mati. Jadi, apa masalahnya? Takkan ente nak kata Al-Quran ni pening? Takkan ente nak kata susah? Takkan ente nak kata ini falsafah dari Inan Ibut? Ini manhaj salaf dan juga para sahabat. Bukankah telah warid daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau berkata, "Wa ma kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Maksudnya, siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha hidup yang tidak mati. So, apa masalahnya? Adakah intan nak bertikai juga cara Abu Bakar As-Siddiq ini, cara salaf ini? Adakah intan nak kata, sudahlah, dah ada sifat hidup, tak matilah tu, kenapa nak pening-pening? Tak payahlah, dengarlah, tak pekak lah tu. Contoh lagi, sifat dengar lawannya tuli ataupun peka. Allah berfirman, wa huwas sami'ul basir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, innakum la tad'una as-samma wala ghaiba. Maksudnya, kamu tidak menyeru atau berdoa kepada yang peka dan yang ghaib. Maknanya Allah Ta'ala menyifatkan zatnya dengan sifat dengar. Dan Rasulullah SAW mengajarkan bahawa Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan tuli atau peka, yang ia adalah lawan bagi sifat dengar. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi yang terkenal di dalam kitab yang dinisbahkan kepada beliau, Al-Maqasid, beliau dalam kitab ini bukan hanya menyebutkan 20 sifat yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf, tetapi beliau juga menyebutkan lawan bagi sebahagian sifat-sifat tersebut yang wajib kita tanzihkan Allah Ta'ala daripadanya. Beliau berkata, أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى وهي أن تؤمن بأن الله تعالى موجود ليس بمعدوم قديم ليس بحادث باق لا يطرأ عليه العدم مخالف للحوادث لا شيء يماثله قائم بنفسه لا يحتاج إلى محل ولا مخصص واحد لا مشارك له في ذاته wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Maksudnya, kewajiban pertama ke atas mukallaf ialah mengenal Allah Ta'ala, iaitu meyakini bahawa Allah Ta'ala ada, bukannya tiada. Qadim, tidak ada permulaan baginya. Yang tidak hadis, iaitu yang tiada permulaan baginya.
baqin, iaitu yang kekal, yang tiada berlaku ketiadaan kepadanya. Mukhalifun lil hawadith, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Qaimun bi dzatihi, tidak berhadap kepada tempat dan pencipta esa yang tidak ada sekutu baginya pada zatnya, tidak pada sifat-sifatnya, dan tidak pada perbuatannya. Begitulah seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensucikan zatnya daripada sifat-sifat mustahil. Ada secara terperinci dan ada secara ijmal, iaitu tidak terperinci. Secara terperinci, contohnya Allah mensucikan zatnya daripada sifat mempunyai anak dan sekutu baginya, sebagaimana firman-Nya lam yalid wa lam yulad. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala menolak golongan Yahudi yang menyandarkan sifat benar kepada Allah taala dan mensucikan zatnya daripada sifat tersebut, sebagaimana firman-Nya wa ma massana min lughub. Juga Allah taala mensucikan zatnya daripada sifat tidur dan mengantuk, seperti firman-Nya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini tanzih dengan secara detail dan juga terperinci. Ada pun secara ijmal, sebagaimana firman Allah taala dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Kata ulama al-bayan, an-nakiratu idza uridat fi siyaqin nafi fahiya lisyumul. Maksudnya, perkataan syai' ini adalah nakirah, itu kata nama am. Laisa pula ialah harfun nafi, dan al-kaf pada ayat laisa kamitslihi syai' adalah ditakkid dan nafi. Itu mafhumnya untuk menguatkan makna penafian, iaitu menafikan apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika nakirah kata nama am ini didatangkan dalam susunan ayat berbentuk nafi, maka ia bermakna keseluruhan, syumul. Jadi makna ayat ini ialah Allah la yushbihuhu syai'un bi ayyi wajhin minal wujuh. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya yang menyamainya dalam apa jua keadaan sekalipun. Fahiya asrafu ayatin fil Quran fi tanzihillah taala at-tanzih al-kulli. Maka ini adalah ayat Quran yang paling sharih ataupun paling jelas dalam mensucikan Allah daripada penyamaan dengan ciptaannya dalam apa jua aspek sekalipun. Dari ayat ini kita memahami bahawa Allah Taala tidak menyamai mana-mana ciptaannya, baik dalam satu aspek maupun dalam semua aspek. Dan daripadanya kita memahami bahawa segala apa yang kita bayangkan, fikirkan pada fikiran kita tentang bentuk, rupa, maka Allah Taala tidak menyamainya. Mahma tasawwarta bibalik Allahu bi khilafi dzalik. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak sama dengan apa yang kamu gambarkan. Masalah sebenarnya bukan ulama Asy'ariyah yang menolak sifat-sifat mustahil ini disandarkan kepada Allah, kerana ini diambil daripada manhaj Al-Quran. Bahkan masalah sebenarnya ialah yang kita perlu dengan teliti lihat ialah kekeliruan Ibnu Taimiyah itu sendiri dalam isu mentanzihkan Allah Taala, mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk dalam semua aspek. Ini yang perlu kita teliti. Ibnu Taimiyah yang selalu dibela dan diagung-agungkan oleh Dr. Asri dan juga Dr. Ruzaini dalam kitabnya yang dinamakan sebagai Bughyatul Murtad, juga dikenali dengan nama As-Sab'iniyah. Ibnu Taimiyah memberikan pendapat yang agak ganjil atau syadz mengenai ayat Quran laisa kamitslihi syai'. Di sini dia berkata fanazzaha, iaitu Allah Taala mensucikan zatnya daripada segala sifat makhluk. Lepas tu pula Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan firman Allah wa huwas sami'ul basir, dia mengatakan fashabbaha, iaitu bagi Ibnu Taimiyah di sini Allah menyamakan pula zatnya dengan ciptaannya. Lalu Ibnu Taimiyah berkata wa hiya a'zamu ayatin unzilat fit tanzih wa ma'a dzalik lam takhlu an tashbihin bil makan wal a'yadu billah. Maksudnya Ibnu Taimiyah kata ayat ini adalah ayat Quran yang paling jelas diturunkan berkenaan tanzih, iaitu penyucian Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat makhluk. Dia kata lagi, walaupun begitu ia tidak sunyi daripada tashbih, iaitu menyamakan Allah. Dia menyamakan Allah dengan tempat. Maknanya bagi Ibnu Taimiyah, Allah tidak mensucikannya daripada sifat-sifat makhluk dalam semua aspek. Dalam halaman yang sama, Ibnu Taimiyah mengatakan wa biha ja'at syara'i'u fanazzahat wa syabbahat. Bermakna Ibnu Taimiyah mendakwa syariat-syariat Islam selain mensucikan Allah, juga ia mengajarkan penyamaan Allah dengan makhluk. Alhamdulillah. Dan lihatlah bagaimana Ibnu Taimiyah ada kesediaan untuk berdusta kepada Allah Taala, untuk membela ajaran tasybihnya. Padahal ayat ini, apa kata ulama tentang ayat laisa kamitslihi syai'? Al-Hafidh al-Iraqi, salah seorang ahli hadis yang sangat terkenal, dalam kitabnya Al-Ghaithul Hamid Syarh Jam' al-Jawami, bila beliau membahaskan tentang ijtihad, dia berkata firman Allah Taala laisa kamitslihi syai', dan pelengkap ayatnya dalam Al-Quran wa huwas sami'ul basir. Maka permulaan ayat ini adalah tanzih, iaitu penyucian Allah daripada sifat-sifat makhluk.
Dan penghujungnya pula adalah isbat, iaitu mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat dengar dan lihat. Dan permulaan ayat laisa kamitslihi syai', iaitu sanggahan terhadap golongan mujassimah, dan hujungnya wa huwas sami'ul basir ialah sanggahan terhadap golongan mu'attilah, itulah golongan yang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Okey, kenapa Allah mendahulukan tanzih, iaitu laisa kamitslihi syai' ke atas isbat wa huwas sami'ul basir, iaitu agar tidak berlaku waham ataupun salah faham ataupun kekeliruan bahawa sifat dengar Allah dan juga sifat lihatnya seperti dengar ataupun sifat dengar dan juga sifat lihat makhluknya. Al-Hafiz Al-Iraqi menjelaskan hal ini dengan mengatakan, wa nuqtatu fi nafyi at-tashbih awwalan annahu law bada'a bi dhikri as-sami'i wal basir la awhama at-tashbih. واستفيد من الابتداء بنفي التشبيه أنه لا يشابهه في السمع والبصر غيره. Maksudnya, dan rahsia di sebalik menafikan tashbih dahulu adalah kerana seandainya kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dahulu dengan berkata bahawa Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, as-sami' wal basir, nescaya ia mewahamkan tashbih, iaitu penyamaan sifat dengar dan juga sifat lihat Allah sama dengan sifat dengar dan juga sifat lihat makhluk. Justru diambil faedah memulakan dengan penafian tashbih itu ialah bahawa tiada selainnya yang sama seperti Allah Ta'ala pada sifat dengar dan juga pada sifat lihat dan juga selain. So, ayat ini sangat jelas menolak dua golongan, iaitu golongan musyabbihah dan juga golongan mu'attilah. Selain itu, Ibn Taymiyah juga mendakwa hal yang agak sama di dalam kitabnya yang dinamakan sebagai Bayan Talbis Al-Jahmiyah fi Ta'sis Bid'ahihim Al-Kalamiyah atau Naqd Ta'sis jilid yang ke-6 halaman yang ke-484. Ibn Taymiyah berkata, "Ulima anna nafy at-tashbih min kulli wajhin huwa at-ta'til والجهود لرب العالمين كما عليه المسلمون متفقون." Intaha wa yadbillah. Maksudnya dia kata, telah diketahui bahawa menafikan tashbih dari segala aspek itu adalah ta'til. Ta'til ini maknanya penafian akan sifat-sifat Allah dan pengingkaran terhadap kewujudan Tuhan sekalian alam sebagaimana yang disepakati oleh seluruh umat Islam konon-kononnya bagi Ibn Taymiyah wa yadbillah. Semoga Allah melindungi kita semua daripada berdusta kepada Allah dan juga kepada orang Islam. Dalam hal ini, Ibn Taymiyah tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak malu juga kepada manusia. Dan makna kata-kata Ibn Taymiyah ini ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyamai makhluk ciptaannya dalam beberapa aspek. Kenapa dia kata begitu? Tak lain tak bukan adalah untuk menyokong keyakinan kufurnya seperti menyifatkan Allah dengan jisim, duduk dan bersemayam dan juga lain-lain. Tuan-tuan sekalian, dalam kitab yang dinamakan sebagai Muwafaqatu Sharih al-Manqul li Sharih al-Ma'qul atau kitab Dar'u Ta'arud al-Aql wal Naql, Ibn Taymiyah mengatakan pada kitab jilid yang pertama halaman ke-66, dia berkata, wa kadzalika qawluhu laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir wa qawluhu hal ta'lamu lahu samiyya wa nahwu dzalika fa innahu la yadullu ala nafyi as-sifati biwajhin min al-wujuh bal wala ala nafyi ma yusammihi ahlul istilah jisman biwajhin minal wujuh. Intaha. Mafhumnya demikian juga firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, dan firman-Nya hal ta'lamu lahu samiyya, dan seumpama itu dia kata sesungguhnya ia tidak menunjukkan penafian sifat-sifat makhluk dalam semua aspek dan tidak juga menunjukkan penafian apa yang disebut oleh ahli istilah sebagai jisim dalam semua aspek. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Padahal tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal yang mana Ibn Taymiyah Al-Harrani secara dusta menyandarkan dirinya kepada mazhab Hanbali berlawanan pendiriannya dalam hal ini kerana beliau Imam Ahmad bin Hanbal telah menafikan jisim daripada Allah Ta'ala. Abul Fadl At-Tamimi, iaitu ketua ulama mazhab Hanbali di Baghdad dan anak kepada ketuanya, dalam kitab I'tiqadul Imam Ahmad menyebutkan pendirian Imam Ahmad bin Hanbal tentang isu jisim. Dia berkata, wa ankara Ahmadu ala man yaqulu bil jism وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله أي منزه عن ذلك كله فلم يجوز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل. Maksudnya, Imam Ahmad bin Hanbal mengingkari orang yang berkata dengan jisim, itu orang yang kata Allah itu sebagai jisim. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia berkata, nama-nama ini kesemuanya diambil daripada syariat dan juga bahasa Arab.
Ahli bahasa Arab, mereka meletakkan nama ini, iaitu perkataan jisim ini, untuk apa? Untuk sesuatu yang baginya panjang, lebar, tebal, bersusun, berbentuk, dan juga bahagian-bahagian yang terjalin menjadi satu yang lengkap. Padahal Allah Ta'ala suci dari disifatkan dengan semua itu, maka tidak boleh disebut Allah itu suatu jisim, kerana maha suci Allah dari sifat kejisiman. Dan tidak pula waris dalam syariat, maka ia adalah suatu kebatilan. Al-Hafidh Al-Baihaqi menukilkan perkara ini juga daripada Ahmad bin Hanbal dalam kitab Manaqib Ahmad dan selainnya. Bahkan Sahib Al-Khisar, iaitu pengarang Al-Khisar, yang mana dia termasuk dalam kalangan Hanabilah, menukilkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal bahawa beliau menghukum kafir orang yang mengatakan Allah itu jisim yang tidak sama dengan jisim-jisim yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Faqih Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab beliau Tashniful Masami'. Dan seterusnya beliau mengatakan wa nuqila 'anil asy'ariyyati annahu yufassar wa hadha an-naqlu 'anil asy'ariyyati laysa bisahih. Maksudnya, dan apa yang dinukilkan daripada sebahagian Asy'ariyah bahawa orang yang kata Allah itu jisim tapi tidak sama dengan jisim-jisim yang lain, maka itu hukumnya fasik. Maka nukilan ini daripada sebahagian Asy'ariyah ia tidak sahih. Inilah yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang penafian Allah daripada jisim, dan ia adalah apa yang dipegang oleh Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, dan inilah juga yang diajar oleh para ulama dalam kalangan salafus salih.